وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung balik bacaan daripada kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Kita masuk bab al-waqfu, bab waqaf. Waqaf ni, apa maksud waqaf? Waqaf daripada sudut lughah maksud dia al-habsu. Adapun daripada sudut istilah adalah habsu malin yumkinu intifa'u bihi. Habsu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi taqarruban ila Allah Ta'ala. Dan tak saling takrif. Habsu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi taqarruban ila Allah Ta'ala. Baik. Apa maksud waqaf? Habsu malin, yakni menyerahkan harta ataupun menghabiskan harta, yumkinu al-intifa'u bihi, yang boleh untuk diambil manfaat dengannya, ma'a baqa'i 'ainihi, beserta dengan kekal milik ainnya. Taqarruban, sebab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita kena faham beza waqaf dengan hibah. Waqaf dengan hibah, waqaf milik ain, benda tu milik Allah. Benda wakaf tu ainnya milik Allah. Manfaat dia milik mauquf alaih. Siapa mauquf alaih? Yakni orang yang diwakafkan ke atasnya. Fuqara, fulan bin fulan. La ilaha illallah. Berbeza dengan hibah. Hibah, ain dengan manfaat milik kepada orang yang mauquf lahu. Orang yang dihadiahkan kepadanya. Jelas tak? Jelas? Faham tak? Jadi, wakaf, harta wakaf, ainnya milik Allah. Sebab itu, harta wakaf tidak boleh dijual beli. Tapi boleh tak nak ujrah? Boleh nak ujrah? Boleh nak sewakan barang wakaf? Boleh. Sebab dia ujrah berkait dengan manfaat, tidak berkait dengan ain. Jelas tak? Jelas? Tapi boleh jual tak? Tak boleh jual. Sebab dia bukan memiliki ain. Berbeza dengan barang hibah. Boleh dia jual. Boleh dia sewakan. Boleh dia hadiahkan. Sebab apa? Kerana dia milik ain dan dia milik manfaat. Maka hak ni tertolaklah pendapat mengatakan barang hadiah tak boleh jual. Daripada sudut adab, ya. Daripada sudut adab. Tapi daripada sudut syarak, boleh. Sebab apa? Kerana dia yang memiliki milik ain dan milik manfaat. Jelas tak? Jelas? Baik, baca. Baik. Wal waqfu jaizun. Jaizun bal mustahabbun. Bukan sekat harus, bahkan hukum waqaf ni sunat. Tapi dengan 3 syarat. Pertama, syarat dia sini satu ayat tapi ada 2 syarat yang musannif sebut. Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Sini hakikat 2 syarat. Pertama, syarat dia benda. Syarat, mudahnya kita sebut, waqaf ni, dia ada 4 rukun. Waqif, orang yang mewakafkan. Mauquf, perkara yang diwakafkan. Mauqufun alaih, orang yang diwakafkan ke atasnya. Maknanya penerima wakaf. Kemudian sirah. Jadi mauquf, perkara yang nak diwakafkan tu, mauquf, syarat dia mestilah an yakuna nafi'an. Mesti benda tu benda yang bermanfaat. Kalau benda tu benda rosak dah, tidak boleh ambil manfaat, maka sah tak wakaf? Tak sah. Contoh kereta buruk.
Kereta hak tak boleh jalan, boleh tak wakaf? Tak boleh. Sebab apa? Kerana ketika tu dia tidak boleh diambil manfaat daripada dia. Orang kata kan boleh jual besi buruk. Sekarang ni mana boleh jual barang wakaf? Faham ke tak faham? Sebab tu anda pun pelik. Diwakaf baju cari, baju lusuh. Tak ada manfaat apa? Yalah. Yang kedua, sini ma'abaqa'i ainihi. Bersetu syarat kedua sebenarnya. Walaupun seakan-akan satu syarat, tapi sini ada dua syarat. Satu mesti ada manfaat, yang kedua mesti kekal ain dia. Jadi kalau wakaf onde-onde, buah melaka, tamar, sah tak wakaf? Tak sah. Dia jadi sedekah. Kerana apa? Kerana ketika mana dia ambil manfaat benda tu, maka zatnya akan hilang. Jelas. Kemudian ni syarat ni, wa an yakuna ala aslin mawjud wa far'in la yanqati'. Ni syarat dah. Syarat bagi benda ni mauqufun alaih. Syarat bagi orang yang nak menerima wakaf. Syarat dia benda an yakuna ala aslin mawjud. Asal orang yang nak menerima wakaf tu mesti ada dah. Sebab tu tak sah kita wakaf. Kita kata benda, saya wakaf kepada bayi yang akan lahir daripada fulan bin fulan. Sah tak wakaf? Tak sah. Sebab apa? Kerana diiktibarkan belum ada. Sayulat yang bakal lahir. Tak sah. Kenapa? Kerana benda tu belum mawujud. Tak cukup syarat. Wa far'in la yanqata'. Dan furu' yang tidak. Furu' ni benda penerus. Yang tidak terputus. Baik. Kalau contoh anak kata, ana wakafkan kebun ni untuk fuqara yang ada dalam negeri ni. Fuqara biasanya habis tak? Tak habis. Fuqara tak habis. Faham? Tak habis. Tapi kalau ana kata, saya wakafkan kebun ini kepada Zuhaili. Zuhaili satu masa kat pergi mati. Jadi sah tak wakaf? Sah tak wakaf? Zahir kalam musannif tak sah. Sebab apa? Sebab furuk penerus bagi penerima wakaf tadi terputus. Sebab anak takyin ke atas Zuhaili. Namun menyebut dengan far'in la yanqati', ini adalah pendapat dhaif dalam mazhab. Pendapat yang dhaif dalam mazhab. Yang rajih kata para ulama, sekalipun furuk tadi inqita', maka ketika itu harta wakaf akan berpindah kepada fuqara daripada aqaribil waqif. Faham tak? Maksudnya, kalau Zuhaili mati, kemudian siapa yang akan meneruskan harta wakaf tadi? Di kalangan orang miskin pewakaf. Keluarga pewakaf yang fuqara, yang miskin. Jelas tak? Jelas? Anda dah ingat Mu'ah, anda letak tak masalah ni dalam, anda letak masalah ni. Anda dah ingat masalah ni letak ke tak dalam risalah tu? Baik, jelas tak? Jelas. Baik, kemudian mahzur. Wa alla yakuna fi mahzurin. Tidak sah wakaf perkara yang mahzur. Apa maksud mahzur? Perkara yang ditegah, yang dilarang. Bolehkah kita wakaf? Saya wakafkan hasil kebun ini kepada gereja. Boleh tak boleh? Tak boleh. Haram. Sebab dia perkara yang mahzur. Ataupun saya wakafkan hasil ni untuk kelab malam. Boleh tak boleh? Tak boleh. Mahzur. Baik, tapi kalau perkara tu mubah, saya wakafkan harta daripada kebun ni, hasil kebun ni untuk aghnia, orang-orang kaya dalam negeri ni. Sah ke tak sah? Makin cerdik misalnya. Boleh tak boleh? Hukum mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sah. Memadai dengan mubah. Tidak syarat pun mesti
qurbah. Memadai dengan perkara tadi mubah. Sekalipun saya wakafkan hasil ni untuk orang-orang kaya dalam negeri ni. Ulama kata sah tak? Sah. Tidak syarat pun daripada benda qurbah. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mensyaratkan mesti benda tu qurbah. Bukan mubah semata-mata. Yalah. Kemudian? Wa ala ma syaratal waqif min tashdid. Wa huwa ala ma syurital waqif. Di atas perkara yang disyaratkan oleh waqif. Maksudnya benda min taqdimin wa ta'khirin wa taswiyatin wa tafdilin. Maksud gua ni contoh. Katakanlah ana kata wakaf harta ni mula-mula untuk fuqara, kemudian untuk penuntut ilmu. Jadi kena takdimkan fuqara di atas penuntut ilmu. Faham? Maknanya ana syarat, ana wakafkan kebun ni untuk imam-imam masjid, kemudian bila-bila, kemudian barulah orang miskin. Jadi kena ikut tertib tu. Lepas tu taswiyatin wa tafdilin, sama rata dan juga lebihkan. Contoh ana kata hasil kebun ni ana wakafkan kepada iman dan bilal sama banyak. Kalau ana kata maka kena ikut sama banyak hasil. Tapi kalau ana kata untuk iman dan bilal, iman 70, bilal 30%. Maka kena ikut tafdil daripada sudut melebihkan. Jelas. Maknanya syarat waqif. Siapa waqif? Orang yang mewakafkan. Tidak boleh dipinda. Mesti diikuti harfan biharfin. Jelas. Kemudian cuma wakaf ni akad dia. Naik? Lazim saja. Tak ada lazim satu pihak, jaiz satu pihak. Dia akad sini akad lazim. Tidak boleh khiyar dan tidak boleh fasakh. Kerana sekali dilafazkan, kembalilah hak pemilikan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Baik. Faslun fil hibah. Masalah hibah pula. Selesai bab wakaf, masuk bab hibah. Kita sebut dah perbezaan wakaf dengan hibah. Cuma apa takrif hibah? Hibah ni tamliku tatawwu. Tamlik tatawwu. Pemberi milik secara tatawwu. Apa maksud tatawwu? Nak keluarkan pada masalah muawadah yang ada balasan. Seumpama contoh jual beli. Hibah ni dia hanya daripada satu pihak, tatawwu. Fi hali hayati, ketika mana hidup. Sebab apa fi hali hayati? Nak bezakan wasiyah. Sebab wasiyah dia berkait dengan fi hal ba'dal idafatu ila ba'dil maut. Faham tak bang? Jadi kita tahu waqaf, hibah, wasiat, semuanya adalah tabarru'. Beza di antara wakaf dengan hibah dah. Wakaf ainnya milik Allah, manfaatnya milik mauquf alaih. Hibah ain dan juga manfaat milik bagi mauhub lahu. Wasiat beza dia dengan hibah, masalah hidup ataupun ba'da maut. Cuma beza wasiat dengan wakaf. Tadi beza wakaf dengan hibah. Beza hibah dengan wasiat. Dah beza wasiat dengan wakaf. Ain, benda ain. Ain dah. Milik ain dah. Pertama sekali perbezaan dia, wakaf dia yang munjizan. Maknanya terus terjadi. Berbeza dengan wasiat. Wasiat selepas mana kematian. Yang kedua, beza dia dengan wakaf. Wakaf dengan wasiat, beza dia mana? Wakaf tidak disyarat pun qabul. Adapun wasiat disyaratkan qabul selepas mana mati. Yang ketiga, wakaf hanya memiliki manfaat, tidak pada ain. Berbeza dengan wasiat,
memilikilah ain, tapi syarat selepas mana qabul. Jelas tak? Jelas? Nampak? Baik. Baca. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Ni kaedah, bukan kaedah, dhabit. Dia kalau dalam matan Abi Syuja' dia sebut kullu, situ maksud dia dhabit. Kalau yang tu baca ibarat-ibarat Abi Syuja' ni dia sebut wa kullu maja, wa kullu kaza wa kaza, wa kullu kaza wa kaza, tu dhabit. Dhabit tu dhabit penting. Macam sebelum-sebelum ni kalau kita temu ibarat kullu tu semua dhabit. Maka sini musannif buat dhabit. Kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Tiap-tiap apa yang harus jual beli harus untuk dihibahkan. Jadi kalau tak sah jual beli, sah tak hibah? Tak boleh. Perkara yang tidak mampu untuk diserahkan. Contoh ikan dari dalam air, dalam sungai. Sah tak jual beli? Tak sah. Boleh tak hibah? Maka tak boleh. Apa yang majhul? Sah tak jual beli? Tak sah. Maka tidak sah hibah. Apa yang najis? Sah tak untuk dijual beli? Tak sah. Maka tidak sah untuk dihibahkan. Lahu mustasnayat. Lakin tapi untuk fasal Abi Syuja' cukup untuk kita faham benda. Kemudian dan tidak lazim hibah melainkan dengan qabak. Maksudnya benda, asal hibah ini akad jaiz. Dia menjadi lazim apabila berlaku serahan. Contoh ana kata kepada Zuhaili, ana hadiahkan handset ni kepada Zuhaili. Ana tak qabak lagi. Boleh tak ana nak batalkan akad? Boleh. Tapi kalau dah berlaku serahan, maka ketika itu bila Zuhaili ambil je, boleh tak anda nak minta mulah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi akad lazim dengan serahan, qabak. Melainkan boleh untuk batalkan akad sekalipun telah berlaku qabak satu masalah dia. Iaitu wali kepada anak. Sebab itu musannif sebut ibarat, cuba baca. Wa idza apabila telah qabaknya mauhub lahu, yakni orang yang menerima hadiah, la yumkin lil wahib, tidak boleh ada orang yang memberi hadiah untuk kembali semula. Maksudnya dia nak minta semula, illa melainkan an yakuna walidan, melainkan dia itu walidan. Walidan di sini adalah dengan maksud usul bagi mauhub lahu. Usul. Sama ada ayah ke, mak ke, datuk ke, nenek dan sehingga ke atas. Sah untuk dia batalkan kembali hibah. Dengan syarat. Dengan syarat. Syarat dia benda? Benda yang dihibahkan tadi masih jadi milik mauhub lahu. Kalulah dia pergi tukar, contoh. Anak ayah pada Zuhaili, contoh. We handset ni ke Zuhaili. Zuhaili kata, ni tak lama mana, ni tak mulai. Zuhaili pun pergi tukar ngacak. Boleh tak anda nak batalkan hibah? Tak boleh. Sebab ain sudah berpindah milik. Jelas tak lah? Faham tak faham? Tapi kalaulah ain yang sama masih kekal dalam Zuhaili, ayah boleh minta mu semula. Jelas tak? Jelas. Kemudian wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mali aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'di. Baik. Ni masalah ni dia bukan masalah hibah tapi dia dekat dengan hibah. Ni pada masalah umrah dengan ruqbah. Al-umrah wal qurbah. Al-umrah dengan qurbah ni benar. Baik, kita pergi masalah satu dulu. Al-umrah. Umrah ni maksud umur. Maksudnya benda, contoh umrah ni kita contoh dulu baru faham. Maksudnya benda, aku beri kamu handset ni selama mana umur kamu. Bila mu mati, barang ni jadi milik aku mula. Kalau ruqbah ni benda. Ruqbah nak contoh dulu.
Qurban ni gini. Dia letak syarat gua ni. Kalulah mu mati sebelum aku, maka barang ni jadi milik aku mula. Tapi kalau aku mati sebelummu, maka dia kekal milikmu. Nampak tak beza dia? Faham ke tak faham? Ana ulang-ulang. Al-umrah, dia mengkaitkan pada mati kepada al-mu'mar. Selama mana mu hidup, mu pakai dah. Kek gi mati, jadi milik aku mula. Kalau rukbah, kalau aku mati dulu, maka dia kekal milikmu. Tapi kalau mu mati dulu, aku akan jadi, aku pemilik, kembali jadi pemilik asal. Faham tak faham? Ulama kata, akad ni akad yang pelik. Akad benda yang pelik. Sebab apa pelik? Ulama kata, akad ni sah tapi syarat dia batal. Ni akad ar-rukbah wal umrah, akad sah. Hadiah tadi sah. Maksud benda sah. Jadi pemilikan tu berpindah. Tapi syarat tu batal. Dia ghalib ni kalau syarat batal, akad batal tak? Akad batal. Syarat batal, akad batal. Tapi hak ni beza. Akad sah, syarat batal. Ada tak? Akad sah, syarat batal. Maksudnya benda, barang tadi jadi milik bagi al-mu'mar wal murqab, dan juga sekalipun mati, dia akan mewarisi kepada warisnya. Tidak terpakai syarat tadi. Ini kembali semula jadi milik. Kalau mati dulu, mati kediam. Tak. Dia akan jadi harta pusaka. Yalah. Sebab apa? Sebab ulama kata, sebab masalah ni dia ada istisna daripada hadis Nabi SAW. Maka dia keluar daripada kaedah asal. Faham tak kan? Jelas. Jelas kan? Jelas. Baik. Kemudian, seterusnya. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمؤمن أو للمرقب ولورثته من بعده. Tengok sebab dia kata benda. Jikalah a'mara yang tadi benda qaid umum. Au arqabahu. Yakni benda arqabahu. Yakni kalau dia mati dulu, maka milik. Tapi kalau orang yang dihadiahkan tu mati dulu, maka barang tu waris mula. Kana lil mu'mar aw lil murqab, maka barang tadi jadi milik bagi mu'mar, orang yang dihadiahkan, murqab pun orang yang dihadiahkan, wali warisatihi min ba'di, dan bagi waris yang selepas daripadanya. Maknanya sumber harta tadi kekal pemilikan dan diwarisi, tidak terpakai syarat untuk dikembalikan. Faham tak faham? Kemudian baik. Masuk masalah baru, masalah luqatah. Luqatah ni benda maksud luqatah. Apa maksud luqatah? Benda takrif luqatah. Dah tengok Fathul Qari. Fathul Qari itu ente akan ngaji ingat lepas ni kan. Kan kayak gini masa bahas Fathul Qari nak bahas sungguh-sungguh kan. Barulah. Faham? Ngaji aku nak filah kalau dah mengenal kan. Ini masuk luqatah. Barang lupa. Barang jumpa. Oh mudah tak boleh. Luqatah ni hakun. Dia hak. Dia bukan mal. Dia bukan semata-mata mal. Dia hak. Tak apalah. Habis hujah ni ana takrif. Kayak gini Fathul Qari kayak gini kita bahas betul-betul takrif ni. Haqqun dha'a min sahibihi. Haqqun dha'a min sahibihi la yu'rafu mustahiquhu. Yalah. Harta hak yang hilang daripada miliknya dan tidak diketahui siapakah yang berhak di atasnya. Yalah.
Maka dia pun sebut kaedah, wa idza wujida luqatatan, jika adalah luqatah. Apa dia luqatah? Benda yang hilang daripada pemiliknya, kita tak tahu siapa pemiliknya. Fi mawad. Bila sebut mawad, apa maksud mawad? Tanah. Tanah. Dah kalau jumpa dalam kereta sewa? Ruang. Dah kalau benda maksud tak? Mawad ni mudahnya ghairu mamlukin li ahadin, iaitu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Faham? Yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau kita tahu siapa pemilik barang tu, maka kena pulang balik kepada pemilik kereta tu lah. Tempat hak kita temu tu. Contoh, kita temu dalam kereta orang. Maka tu bukan luqatah. Tu hak milik tuan kereta. Faham tak faham? Jangan temu di rumah orang. Luqatah. Bukan luqatah. Bukan luqatah. Faham? Jangan buat pelik-pelik itu. Faham? Dia fi mawad. Au tariq ataupun tariq. Tariq di sini tariq yang bukan milik orang. Maknanya mudahnya tempat public lah. Tempat public. Tepi jalan. Tapi kalau dalam rumah orang, dalam kereta orang, tu bukan luqatah. Faham? Jangan buat pelik-pelik. Ini banyak kok. Luqatah Ustaz. Luqatah korok ni. Tempat milik orang ni kan. Faham? Falahu. Maka harus bagi dia untuk mengambilnya ataupun meninggalkannya. Maksudnya sini benda lil jawas, laisa lil wujub. Jawas. Harus dia ambil, harus dia tinggalkan. Wa akhzuha aula min tarkiha in kana ala sifatin min al-qiyam biha. Kemudian mula-mula musannif sebut jawab, lepas tu musannif sebut afdal. Afdal ambil jika dia ni orang yang siqah pada melaksanakan, menjaga, memelihara benda tadi. Faham tak? Jelas. Jadi hukum asal harus. Tapi kalau dia ni percaya pada diri dia ni orang yang baik, boleh memelihara, maka ketika itu aula ambil. Hukum asal harus. Tapi kalau nak ambil, kena tengok pada diri. Kalau aula diri dia ni orang yang cukup syarat, maka aula untuk ambil. Kemudian idza akhadha wajib alaihi an ya'rifa sittata asya'. Baik. Dan apabila dia ambil, maka ketika itu berjalan hukum wajib ke atas dia 6 perkara. An ya'rifa, bahawa dia mengetahui 6 perkara. Pertama, wi'a'aha. Wi'a ni bekas. Bekas benda tu. Wi'a, bekas ni. Kemudian ifasha, kena bungkus benda tu, bungkusan dia. Dia sebenarnya wi'a dengan ifas ni benda yang sama. Hakikatnya murak dia satu maksud je. Cuma boleh jadi musannif bezakan, kerana musannif nak bezakan di antara bekas dengan penutup. Bekas tu panggil wi'a, penutup tu panggil sofa. Isaf. Ifas. Kemudian wika'aha, pengikat benda tu, tali yang mengikatnya. Kemudian dan kena tahu jenis dia, benda hak hilang tu mah ke perak ke. Kemudian dan kena tahu bilangan, berapa keping mah. Kalau mah berapa keping mah, kalau perak berapa keping perak. Wa waznuha, dan berat dia kena tahu. Yalah. Kemudian dan dia bila dia ambil, dia kena tahu 6 perkara tadi. Dan dia kena jaga yahfizuha, menjaganya pada hirzun misliha. Maknanya pada tempat yang selayaknya bagi benda tadi. Kalau duit emas, tak boleh letak dalam perutnya. Kena letak dalam bekas yang sesuai untuk diletak emas. Kena letak pada tempat yang sesuai. Kemudian
ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب Baik. المساجد. Kemudian, kalaulah dia nak milik luqatah tadi, maka dia kena i'lankan selama setahun. Kena i'lankan selama setahun. Dia sebenarnya i'lan selama setahun ni, sekiranya luqatah tadi, benda yang dia jumpa tu benda yang ada qimah, ada nilai, ada harga. Sekiranya tidak ada nilai, maka ulama kata kena i'lan setakat mana orang mencari benda tu. Maksudnya kalau contoh benda yang tak ada nilai. Contohlah, ikutlah benda onde-onde. Faham? Benda yang tak ada nilai, ghaliknya benda tak ada nilai ni, ghaliknya pemilik dia akan cari tempoh lama mana. Maka tempoh itulah dia kena i'lankan. Jadi sebenarnya mengiklankan setahun ni ada qaid, iaitu sekiranya benda tu ada qimah. Kalau tak ada qimah, maka kena i'lankan qada yang ghalibnya pemilik dia akan cari dalam tempoh tu. Faham tak? Baik. Masalah kedua, musannif sebut sini, sekiranya nak memiliki, kena i'lan setahun. Baik. Kalau orang tu dia ambil bukan nak memilik, tapi nak tolong jaga, kena i'lan ke tak? Zahir ayat musannif kena i'lan ni. Idza arada tamallukha. Kalau nak milik, kalau tak mau milik, kita baca mulai ibarat ni. Naam sah. Ingat muladah Syakut Nafis. Zahir kalam Imam Abi Syuja', kalau ambil untuk jaga sahaja, tidak wajib untuk kita i'lan. Tapi pendapat yang muktamad, i'lan wajib sama ada nak memiliki ataupun tak mahu memiliki. Baik, masalah kedua. Masalah ketiga. Nak kira setahun, bila kita nak memiliki, kena kira setahun. Bila start nak kira setahun tu? Mula i'lan. Naam sah, mula. Masalah keempat. Bila kita temu tu wajib i'lan lalu ke boleh tangguh? Ulama kata tak wajib i'lan mubasyarah. Boleh ditangguh. Tapi ulama kata tangguh tadi sekira-kira bukanlah sampai satu tempoh pemilik dia putus asa daripada mencari. Faham tak? Jangan sampai kepada tempoh tu. Kalau sampai kepada tempoh tu haram. Yalah. Baik, nak i'lan tadi kat mana? Baca lah. ala abwabil masajid wa fi mawdi' alladhi wajadaha fihi. Kena i'lan pada dua tempat. Satu, di pintu-pintu masjid. Dalam masjid boleh tak? Tak boleh. Sebab ada larangan. Faham? Di pintu-pintu masjid. Sebab apa? Sebab ghalibnya masjid ni tempat orang berkumpul. Yang kedua, pada tempat dia temu benda tadi. Sebab ghalibnya pemilik dia akan kembali semula kepada tempat tersebut. Jelas. Kemudian sekiranya tidak adalah pemiliknya, maka adalah pemilikannya itu dengan syarat dhaman. Apa dengan maksud syarat dhaman? Pertama sekali kita kena faham, masa dia jaga benda tu, ketika itu dia duduk dalam yadul amanah. Tapi bila dia tamlik, maka duduk dalam yadud dhaman. Maksudnya benda, kalaulah benda tak dirosak, tuang dia lepas tahun, maka dia boleh milik. Betul tak betul? Tapi dalam yadud dhaman, dia seakan-akan berhutang. Bila tuang dia mari, wajib dia kena ganti balik. Faham ke tak faham? Yalah. Kemudian maka ni cara pengurusan luqatah. Maka musannif sebut luqatah ni ada 4 jenis.
Yang pertama, أحدها ما يبقى على الدوام yang pertama apa yang kekal berterusan. Contoh duit dinar, duit dirham, duit kertas. Maka macam mana hukum dia? وهذا Hukmuhu. هذا Maka inilah hukumnya. Mana? Kena i'lang selama setahun. Faham? Lepas tahun baru boleh pakai. Tu pun di atas syarat dhaman. Faham? Kemudian الثاني ما لا يبقى yang kedua, benda yang tak kekal. كطعام ربي Seumpama makanan basah, onde-onde, popiah basah. Faham? Maka وهو مخير بين أكله وظلمه au بيعه وحفظ ثمنه. ketika itu dia diberi dua pilihan. Sama ada makan, kemudian gharmihi, lepas tu ganti mula. Dia makan dulu, onde-onde, temu tepi jalan. Iklang takkan setahun. Makan, ambil, makan. Lepas tu, ulama' kata, kalau ada orang, esok orang tanya, aku mari beli onde-onde jatuh tepi jalan. Oh, maka kena ganti. Ataupun bai'uhu, beli benda tu, kemudian kita duit, contoh onde-onde berapa? RM2. RM2 ni kira aku beli. Dah tak ada penjual. Ni istisna. Ni RM2 makan, kita makan, duit tu kita ganti. Kayak gini duit ni kita jaga. Kalau ada orang cari, RM2 aku beli dah mari. Ni RM2. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Maka diberi dua pilihan. Yang ketiga, الثالث ما يبقى بعلاج apa yang kekal dengan pemeliharaan. Contoh macam rutab, karrutabi. Seumpama khema. Khema ni kalau kita biarkan dia akan rosak, tapi kalau kita keringkan dia boleh simpan sampai setahun lebih. Maka ketika itu فيفعلنا فيه المصلحة. maka dia kena buat ikut maslahah. Tengok, hak tadi yang kedua bebas atas dia. Adapun masalah yang ketiga ni kena tengok mana maslahah yang lebih utama. Mana maslahah yang lebih utama. Sama ada min bai'ihi wa hifzi samanihi, sama ada dia jual kemudian dia jaga pitih, jaga duit itu, ataupun dia tajfifihi wa hifzi, ataupun dia keringkan kemudian dia sipang benda tu. Jadi adalah faham tak? Kemudian yang keempat, apa yang berhajat kepada nafkah. Kalau ambil dia ni kena makan. Kal hayawan, seumpama makanan. Seumpama hayawan. Maka ketika itu kena bagi dua masalah. Masalah dia, pertamanya, haiwan tadi boleh jaga diri dia ke tak? Kalau haiwan tu boleh mendiri, tahu tak mendiri? Boleh berdikari. Maka ada hukumnya. Kalau tak boleh berdikari, ada hukumnya. Baik, baca. وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه. Ya, beginilah ana mudahnya. Masalah benda yang yahtaju ila nafaqah. Ma yahtaju ila an-nafaqah. Maka ketika itu bagi dua. Contoh al-hayawan. Al-hayawan. Bagi dua, iaitu ma la yamtani'u binafsihi. Apa yang tidak boleh jaga dirinya sendiri. Yang kedua, ma yamtani'u binafsihi. Pertama, benda yang tak boleh nak jaga diri sendiri. Yang kedua, benda yang tak boleh nak jaga diri dia. Kalau benda tadi tak boleh jaga diri sendiri, contoh tak boleh jaga diri dia benda. Tidak boleh jaga diri dia daripada
binatang buah, tidak boleh cari makanan sendiri. Contoh macam dia. Ayam, ataupun kambing, ataupun lembu hok kecil, apa semua. Baik, maka ketika itu bagi dua masalah dulu. Temu tadi fi sahara, ataupun temu tadi di fi Al-Imran. Tepat. Temu tadi di padang pasir ke, dalam padang pasir hutan ke, maknanya tepat, bukan penempatan orang. Ataupun temu tadi di penempatan orang. Kalau temu tadi sesuatu yang tak boleh nak jaga diri sendiri pada bukan penempatan orang, maka ketika itu kita diberi pilih 3 perkara. Faham? Kita diberi pilih untuk takhyir baina salasati umur. Diberi pilih untuk 3 perkara. Faham? Yang pertama, يتملكها ثم يأكلها ويغارم ثمنها Pertama, memiliki benda tu, kemudian kita makan, kemudian kita didenda dengan untuk bayar ganti rugi mula kalau tuang dia bayar lagi. Yang kedua, ataupun yahfidhaha. Dia pelihara. Yahfidhaha indahu. Dia jaga. Baik, bila jaga, kena pergi makan. Makan ambil mana? Wa yanfaqu alaihi. Ayanfaqu alaiha bimalihi. Faham? Bimalihi atau min malihi. Maksudnya dia tabarruk. Sedekah pikitih dia. Faham? Ataupun yang ketiga, yabi'aha, kemudian wa yahfadhu samanuha. Faham? Samanuha. Yalah. Dia beri 3 pilihan. Sama ada dia milik, makan, lepas tu dia bayar ganti rugi kalau tuang dia cari, ataupun dia pelihara, dia tolong dia makan, guna duit dia, ataupun dia jual belaka, duit tu dia jaga. Tapi kalau temu dekat penempatan orang, maka ketika itu takhir baina siapa tahu? Baina al-halatain al-akhirain. Faham? Al-akhirain. Dia pilih di antara 2 hak terakhir ni je. Sama ada dia pelihara ataupun dia jual, kemudian duit makan tak boleh. Faham ke tak faham? Yalah. Faham ke tak faham? Adapun kalau dia temu dekat binatang yang boleh mendiri,
maka ketika itu pun bagi dua masalah. Nak bagi dua masalah kok ke? Betul. Jika bagi dua, fi sahra, yang kedua fi al-imran. Kalau fi sahra la yajuzu, siapa tahu? Bukan. Fa in wajadahu fi sahra tarku. La yajuzu akhzuhu. Faham? Tak boleh ambil pun. Kena tinggal. Bal tarkuhu. Faham? Tapi kalau fil imran, musannif sebut situ 3 yang. Tapi yang mu'tamad hanya takhyir baina amrayn al-akhirain. Faham? Kama sabaqa. Yalah. Faham tak? Yalah. Baik, baca ibarat musannif. Apa binatang yang tidak boleh mendiri, tidak boleh jaga diri sendiri. Fahuwa. Yang pertama diberi pilih sama ada dia makan kemudian bayar ganti rugi balik kepada tuang dia bila jumpa tuang. Ataupun dia tinggalkannya, maknanya dia tarki, dia ambil kemudian dia beri makan dengan dia infakkan. Faham? Kemudian ataupun dia ni jual dan juga pelihara duitnya. Faham tak bang? Tapi ingat, ni hanya pada masalah kalau temu dekat sahra. Kalau imran, maka tidak boleh makan, tidak boleh tamalluk untuk makan. Jelas. Kemudian adapun haiwan yang boleh mendiri fa'in, jika dia temu dekat dengan sahra tarakahu. Wa in wajadahu fil hadari wa mukhayyarun bainal asya'i thalathati. Jika dia temu dekat dengan hadra, yakni penempatan, maka mukhayyarun, diberi pilih baina asya'i thalathah fihi. 3 tapi yang mu'tamad hanya 2 sahaja. Tidak boleh untuk tamalluk. Jelas. Faham ke tak faham? Ya. Naam, haram. Cik tengok mula dalam Yaqutun Nafis. Kalau benda ni, haiwan ni boleh mendiri, kalau temu dekat sahra memang tak boleh ambil. Bukan boleh pelihara kau, tapi tak boleh makan. Cuba cek dalam Yaqutun Nafis. Anda ingat masalah ni? Juga. Ada. Juga. Cuba tengok. Cuba cari kat Al-Qattan. Cuba. Al-Qattan.
Cuba cari kat Luqattah. Bab akhir daripada bab Luqattah itu kan. Cuba. Kena soalan cari. Macam ni cari. Soalan dia, haiwan yang boleh mendiri ni, kalau temu kat sorok memang tak boleh ambil. Bukan boleh ambil. Anda tak ingat masalah. Oh, warna pulak bunyi. Hah? Yang Aminah dulu Aminah. Sekejap, mesti nak tengok. Ada yang baru Aminah. Wajadahu halun hayawan. يمتنع بنفسه من صغار السباق حصار وزن وحمام حكم أن لا يجوز أخذه إلا لحفظه فقط. betul dah. Betul dah. Maknanya kalau sahra bukan kata tak, la yajus sini la yajus akhzuhu, tapi boleh untuk illa lihifzihi, illa lihifzihi, tak boleh nak ambil akhzuhu ay tamallukuhu illa lihifzihi, melainkan kita ambil dia untuk pelihara dia je. Hak tu boleh. Ialah. Sebab tu bila sebut kata tak boleh ambil langsung macam ada iskal. Tak apalah, insya-Allah. Kemudian baik, ni masalah laqit. Tadi masalah luqattah. Luqattah ni pada masalah benda yang dijumpai itu adalah benda. Tapi kalau benda yang perkara yang dijumpai itu manusia, bayi ataupun orang gila, maka dia panggil laqit. Kalau benda dipanggil luqattah, kalau manusia dipanggil laqit. Laqit, apa takrif laqit? Sabi atau majnun la kafala lahu ma'lum. Sabi atau majnun la kafala lahu ma'lum. Budak-budak ataupun orang gila yang tidak ada penjaga baginya yang diketahui. Yalah. Baik, maka wa idza wujida laqitun, jika dijumpailah budak-budak ataupun orang gila tadi. Betul? Baik, fa'khudhuhu lalu. Tak ada biqa. Idza wujida laqitun biqari'at authority. Jika dijumpailah budak-budak ataupun orang gila di biqari'ati tariq, di mana-mana tempat jalan yang tempat jalan, fa'akhzuhu, maka kena ambil. Wa tarbiyatuhu, kena didik budak tadi. Wa kafalatuhu, dan kena pelihara. Faham? Wajibatun 'alal kifayah, wajib di atas kifayah. Maknanya bukan wajib aini tapi wajib kifayah. Tapi hukumnya beza dengan masalah luqattah. Luqattah apa hukum ambil? Yajuz, mubah. Tapi sini wajib. Wajib ala kifayah. Tapi ulama kata wajib tadi, wajib bagi orang Islam yang merdeka, yang mukallaf, wajib atas orang Islam yang merdeka, mukallaf, rasyidan, cerdik dan adil pada zahir. Adil pada zahir. Sama ada jumpa tadi pada negara orang Islam ataupun negara orang kafir.
Faham? Sama ada diketahui mak ayah dia ataupun tidak diketahui mak ayah dia. Faham? Jelas? Ada pun kalau hak ambil tadi orang kafir ataupun orang fasik, wajib kena ambil mula daripada pihak penjagaan. Sebab apa? Sebab nak jaga kebaikan budak tadi. Yalah. Kemudian dan tidak diakui melainkan pada tangan orang yang amin, orang yang baik. Sebab tu disyaratkan mesti rasyidan dan juga adil pada zahir. Yalah. Kemudian baik. Adapun kalau ada, tapi ingat kalau orang kafir, orang fasik di negara orang Islam dia boleh rapah. Tapi kalau di negara orang kafir tak boleh. Dia akan jadi isu yang panjang disebut pada ulama. Faham? Fa in wajada ma'ahu mal. Kalau baik, bila kita ambil, kita pelihara dan nak jaga mesti ada pitih. Nak ambil mana pitih? Maka ulama kata sekiranya budak tak dia ada pitih, maka dia ambil pitih daripada budak tadi. Sebab itu musannif sebut fa in wajada ma'ahu mal anfaqa alaihi al-hakimun minhu. Kemudian kalau tak ada pitih, kalau tak ada duit, budak tadi tak ada duit, temu-temu memang selas pinggang, maka ulama kata ketika itu dinafakahkan oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tak ada pitih, maka Baitul Mal pemerintah dah. Kalau tak ada, maka orang-orang kaya yang ada di tempat tu wajib ke atas dia menjadi, kalau dia tak beri, jadi hutang atas diri dia. Wajib atas orang kaya untuk keluarkan pembayaran untuk budak tu. Sehingga bila? Sehingga dia balik. Dah kalau dia lepas dia balik, wajib lagi atas orang kaya? Tak wajib. Dah kalau dia tak ada pitih, nak sekolah orang ni, umur 10 tahun, tak wajib dah. Dah tu nak sekolah, kena ada pitih. Nak masuk asrama. Ulama kata ketika itu zakat. Di atas asnaf fuqara wal masakin. Yalah. Kemudian baik, cuma ni masalah laqit. Tapi kalau dia nyusu, dia akan masuk masalah radha'ah dan lain-lain pula. Kemudian baik, ni masalah wadi'ah. Wadi'ah ni punya maksud wadi'ah. Siapa tahu wadi'ah? Apa ni maksud wadi'ah? Minta jaga barang. Iaitu tawkil fi hifzil mamluk. Tawkil fi hifzil mamluk. Atau muhtaram mukhtas. Yalah. Baik. Tapi ingat, kita kena faham, bila wadi'ah ni, dia jaga secara sukarela. Tak ada timbang balas. Maknanya tidak ada bayaran lain. Kalau ada bayaran lain, maka hukumnya ketika itu bukan wadi'ah, dia hukum lain lah. Faham? Dia jadi ujrah, jadi lain-lain. Faham? Dia tidak ada timbang balas. Dan orang yang menjaga mudah. Mudik orang yang memberi barang. Mudah orang yang menjaga barang. Bukan, tukar. Betul dah. Mudik orang yang memberi barang, mudah orang yang menjaga barang. Mudah tidak boleh tidak boleh menggunakan wadi'ah dia, barang yang dipelihara tu. Dia kata dah kalau mudik izin, kalau mudik izin guna, ketika tu bukan hukum wadi'ah dah, jadi hukum dia lain. Jelas. Baik, baca. Wa yustahabbu qabuluha. Gua ni lakuh laju nak habis dirah ke. Wa yustahabbu, dan sunatlah qabuluha, menerimanya, liman qama bil amanati fiha, bagi mereka yang mampu untuk menjaga amanah tersebut. Hukum sunat terima. Jelas. Kalau dia tahu diri dia boleh pelihara, maka sunat untuk dia terima. Tapi kalau tak ada orang lain,
semua orang lain jenis khianat belaka, dia seorang je memang amanah, wajib terima ketika itu. Faham? Tapi kalau dia bimbang diri dia khianat pada masa akan datang, makruh dia terima. Jelas lah. Tapi kalau dia tahu dah memang dia tak mampu untuk jaga, haram dia. Jelas lah. Kemudian baik, dan tidak didaman melainkan dengan ta'addi. Jadi kita faham wadi'ah ni adalah yadul amanah. Kemudian dan ucapan mudah orang yang diberi amanah diterima pada mengembalikannya atas mudik. Contoh, mudak kata saya dah barang ni, mudik kata tak beri lagi, maka siapa yang diterima? Mudak, orang yang diberi amanah. Kemudian dan mesti dia jaga benda tadi pada tempat yang selayaknya bagi benda tu. Tak bolehlah kalau minta jaga kakah mah, tak boleh main buku dalam perutnya, kain gitu je. Kena letak dalam peti, kena letak dalam robot secara tempat yang selayaknya untuk diletakkan. Kemudian sekiranya diminta tapi dia tidak mengeluarkannya, maksudnya tidak menyerahkan, ma'a qudrati alaihi, beserta dia dengan mampu untuk menyerahkan, hatta talifat, sehingga rosak benda tu, dhamanuha, maka dia kena ganti. Tapi kalaulah belum dituntut, tiba-tiba rosak, dia letak pada tempat yang selayaknya dah, maka ketika itu ulama kata tidak kena ganti. Jelas lah. Dah asal bagi dia gini, anda tak mahu sebut isu ni, tapi dah pelan-pelan atas pada tanya. Asal wadi'ah adalah yadul amanah. Melainkan 10 perkara yang menyebabkan daripada yadul amanah kepada yadul dhaman. 2 yang disebut oleh musannif. Pertama, pada masalah memelihara dengan tempat. Kalaulah dia letak bukan pada tempat yang bersesuaian, maka bertukar daripada yadul amanah kepada yadul dhaman. Yang kedua, sekiranya dituntut, sebelum dituntut jadi yadu amanah, tapi bila dituntut tapi tidak serahkan dalam keadaan mampu untuk menyerahkan, maka ketika itu jadi yadu dhaman. Di sana ada 8 perkara lagi yang ulama kata daripada yadul amanah jadi yadu dhaman. Jelas. Kitabul faraid wal wasaya. Insya-Allah kitabul faraid dengan wasaya ni anak akan habiskan esok, supaya lusa boleh masuk munakahah. Esok jadi panjanglah sikit. Esok memang sepenuhnya guna whiteboard. Kita akan buat carta waris dan bahagian-bahagian waris. Kemudian bab wasiat insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu inda hayatina ilaik wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.